Demam panas sangat ni. Aduh. Baik aku call klinik. Cuba tanya doktor. Hello? Hello? Klinik Dr. Kopiah? Boleh cakap dengan doktor? Hello doktor? Hello? Saya nak tanya, anak saya demam panas lah. Sekarang dah ada bintik-bintik merah ni. Apa nak buat ya? Hello? Apa? Ambil gelas kaca? Gelas kaca? Okey. Kenapa Okey, seperti yang telah kita janjikan, pada video kali ini kita akan mendedahkan bagaimana untuk kita melakukan ujian gelas kaca. Ujian gelas kaca adalah satu ujian yang mudah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah. Hanya dengan menggunakan segelas kaca yang jernih dan bersih, tekan kepada permukaan kulit yang mempunyai bintik-bintik merah tersebut. Begini. Kemudian, kita akan melihat bintik-bintik merah pada permukaan kulit melalui gelas kaca tersebut. Seperti ini. Sekiranya bintik merah itu hilang di bawah tekanan gelas kaca, maka anda boleh menarik nafas lega. Kemungkinan ia bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Sekiranya bintik merah itu tidak hilang, maka wajar untuk anda bawa ke hospital untuk berjumpa dengan doktor. Okey doktor, saya cuba. Kalau tak hilang macam mana Sekiranya bintik merah tidak hilang di bawah tekanan gelas kaca, itu mungkin menunjukkan sejenis pendarahan kecil di bawah permukaan kulit. Tanda ini juga kita kenal sebagai petechiae. Antara salah satu sebabnya adalah demam denggi. Penyakit demam denggi adalah satu jangkitan virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Biasanya pesakit demam denggi akan mengalami demam yang tinggi, sakit kepala, sakit mata, sakit badan dan sakit tulang, juga muntah-muntah dan cerit-berit. Pendarahan yang berlaku dalam kes denggi adalah satu keadaan yang serius. Ini kerana ia berlaku pada fasa kritikal demam denggi. Pada fasa kritikal inilah di mana berlakunya komplikasi yang tidak kita ingini. Pesakit boleh meninggal dunia disebabkan oleh kehilangan air yang banyak ke tisu-tisu badan. Ia dipanggil kebocoran plasma. Pendarahan dalam kes demam denggi bukan hanya berlaku pada kulit saja, tapi kadang-kadang pesakit boleh juga mengalami pendarahan di hidung, pendarahan pada gusi dan mulut, dan pendarahan di tempat lain. Untuk kes demam denggi yang mempunyai tanda-tanda bintik-bintik merah, anda perlu bawa anak anda jumpa doktor untuk doktor melakukan pemeriksaan ujian darah, denggi NS1 dan denggi IgM test. Keputusan yang positif mengesahkan bahawa anak anda dijangkiti demam denggi. Walaupun begitu, tidak semua pesakit demam denggi yang berada pada fasa kritikal perlu dimasukkan ke hospital. Hanya pesakit-pesakit yang tidak stabil dan memerlukan hydration yang cukup dan memerlukan pemantauan rapi oleh doktor. Fasa kritikal demam denggi biasanya berlangsung selama 2 ke 3 hari. Apabila pesakit sudah memasuki fasa penyembuhan, biasanya pesakit sudah dibenarkan untuk balik. Nanti dulu. Ada satu lagi penyakit yang perlu kita risau, iaitu Kawasaki disease. Kawasaki disease. Ia adalah satu penyakit keradangan berlebihan yang menyerang kepada seluruh saluran darah di dalam badan kita, terutamanya saluran darah jantung, coronary artery aneurysm. Ia adalah satu komplikasi yang boleh membawa kematian. Oleh itu, amat penting untuk doktor-doktor yang memeriksa agar tidak terlepas pandang untuk kes sebegini. Ini kerana kes ini perlu dirujuk ke hospital, tidak boleh dirawat di rumah. Antara tanda-tanda Kawasaki disease adalah demam yang berlarutan lebih daripada 5 hari, kemerah-merahan pada kedua-dua belah mata, kemerahan di dalam mulut, bengkak dan merah pada tangan dan kaki, ruam pada kulit tetapi bukan gelembung air, bengkak pada cervical lymph nodes. Sungguh pun Kawasaki disease adalah penyakit yang jarang berlaku, tapi saya telah berjumpa beberapa kes sepanjang perkhidmatan saya. Doktor, saya nampak bintik merahnya tak hilang lah. Kena pergi hospital? Datang klinik? Okey, saya pergi. Bintik merah tak hilang? Bawa ke hospital.
Ujian gelas kaca sebenarnya digunakan untuk mengesan satu penyakit yang sangat berbahaya, iaitu meningococcal meningitis. Ia adalah satu penyakit jangkitan bakteria meningococcus di dalam otak. Pesakit biasanya akan mengalami demam yang tinggi berhari-hari, diikuti dengan keadaan badan yang semakin lemah, tidak bermaya, mula meracau dan mengalami halusinasi, dan pesakit boleh mengalami sawan. Apabila doktor melakukan pemeriksaan dan mendapati leher sangat tegang dan keras, doktor akan risau untuk kes ini. Sungguh pun demikian, kes meningococcal meningitis sangat jarang berlaku. Sangat jarang. Antara langkah pencegahan daripada mendapat jangkitan ini adalah dengan mendapatkan vaksin. Antara syarat untuk orang yang pergi menunaikan umrah dan haji ialah perlu mendapatkan vaksin meningococcal untuk mencegah daripada mendapat penyakit ini. Sungguh pun kes ini jarang berlaku. Tetapi bagi doktor kecemasan seperti saya, ia adalah satu situasi yang sungguh mendebarkan dan mencemaskan. Ini kerana setiap saat sangat berharga. Pesakit boleh koma dan meninggal dalam tempoh hanya beberapa jam. So, bawa jumpa doktor. Tapi jangan risau, kes ni jarang berlaku. Doktor, tolong periksa. Saya dah lama tak tidur ni. Okey, bintik merah biasa je ni. Tak apa, jangan risau. Kita akan cek darah. Kenapa pakai macam ni? Macam mana keputusan anak saya, doktor? Maaf tuan, keputusannya anak tuan disahkan mengidap COVID-19. Apa? Biar betul. Sekian, baik, jumpa lagi. Macam mana? Jika anda berminat untuk mengetahui lebih banyak info-info kesihatan yang saya akan kongsikan kepada anda, sila subscribe, like dan share channel saya. Apa kes ni?